Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot mendengar atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Dunia Pelancongan. Dan cikgu, di segmen ini banyak cikgu dah ajar kami dah. Kali ini apa pula perkongsian daripada cikgu? Baik Mira, kita sebenarnya sudah pun berada dalam segmen rumusan. Tapi dalam rumusan ini, lagi sekali saya nak kaitkan kepada anak murid saya yang berada dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah. Bila kita ingin mengaplikasikan maklumat ataupun bahan yang kita dapat tu ya, sama ada bahan 1, bahan 2 ataupun bahan 3, kita kena baca dengan teliti. Ya, kena baca dengan teliti. Dan bila kita dah baca dengan teliti Mira, ya, dan murid-murid sekalian, kita kena nilai. Kita nak ambil yang mana satu? Sebab maklumat yang ada dalam bahan 1 banyak. Maklumat yang ada dalam bahan 2 pun banyak. Ya, kita kena nilai. Kita kena cari mana satu fokus yang kita nak tuturkan ketika menyampaikan maklumat tersebut. Jika tadi saya dah bagikan bahan 1, kita guna ciri-ciri pelancong hijau tu untuk 2 aktiviti, iaitu ceramah dan juga syarahan. Bahan yang kedua pula kita gunakan untuk Trash Hero Langkawi ini adalah untuk aktiviti berforum. Maknanya ada kedua-dua perkara lah yang dinilai, iaitu secara individu dan juga berkumpulan. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anak murid sekalian, komunikasi lisan ni maksudnya ialah kita ni melakukan satu proses perpindahan maklumat. Okey, bila kita nak menyampaikan maklumat kepada orang lain, kita kena sampaikan dengan ciri-ciri ini sebenarnya. Kan? Idea kita mesti jelas, ya. Kita kena ada budi pekerti. Maksudnya kita tak bolehlah masuk dalam keadaan pakaian yang tidak sesuai, ya. Cara penampilan ataupun penyampaian kita yang kasar, kan? Tak boleh. Kita kena pelihara perkara-perkara tersebut, ya. Kena ada turun naik nada. Saya mengajar sekalipun, ya. Mira menyampaikan maklumat sekalipun, mengacara dan apa saja aktiviti komunikasi ni, kita kena ada nada tinggi rendah. Turun naik nada dan juga tinggi rendah nada. Dan kita kena memelihara adab sopan. Kan takkanlah masa berceramah nak terkinja-kinja, kan? Macam tak sesuai lah. Ya, mungkin kita boleh ekspresikan untuk gaya dan persembahan, tapi dalam keadaan terbatas, ya. Okey, kita tengok balik komunikasi lisan tadi ni. Kita kena tunjukkan perasaan kita. Anak murid saya ni kena tunjukkan perasaan, ya. Kalau teruja, tadi Azlina, kan? Azlina kata, saya baru tahu kali pertama mendengar Trash Hero di Malaysia, kan? Rupanya kali pertama dia tahu Trash Hero ni dah pun ditubuhkan sejak tahun 2015. Tak nampak pun terujanya. Itu sebenarnya. Tu kita kata dalam kelas, cikgu kena buat teguran dan beri cadangan penambahbaikan supaya murid ni dapat faham apa yang diajar pada hari tersebut. Ya, kemudian idea mesti disebutkan dengan jelas, ya, untuk menggambarkan fikiran kita untuk disampaikan kepada orang lain ataupun dalam kumpulan individu yang lain. Sebab itulah kalau kita tengok banyak contoh penceramah tersohor, kan, kita nampak banyak contoh, kan, panel-panel penyampai yang kita boleh contohi, ya. Okey, seterusnya. Okey, ni gaya dan persembahan. Sepatutnya lah, kan. Sepatutnya setiap orang tu kena terampil dengan gaya masing-masing. Kalau Mira pun nak bersiaran, mesti ada gaya tersendiri yang mesti sesuai mengikut konteks dan juga situasi. Kan? Kalau situasi pelancongan, kita kena ekspresikan wajah kita yang gembira, kan? Wajah kita yang suka akan keindahan alam sekitar, kan? Kita tak boleh tunjukkan muka pergi melancong sedih. Nampak keindahan alam tapi dalam wajah yang sedih. Baik, seterusnya. Okey, sebelum saya nak masuk kepada petua lah, ya. Saya nak minta lah sikit pandangan. Anak murid saya dah lama senyap je, kan. Dengar cikgunya membebel, kan. Saya nak tanyalah sepanjang PDP kita pada hari ini, kan. Apa persamaan tentang ceramah dan syarahan? Siapa nak jawab? Persamaan, cikgu, Persamaan. Okey, siapa nak cuba jawab angkat tangan. Laju-laju. Ya, macam tu je. Silakan, Yus. Silakan, Yus. Tak yakin lagi.
Okey, saya nak menyampaikan persamaan antara syarahan dan ceramah. Pada pandangan saya, persamaannya kedua-dua ni disampaikan secara individu dan secara formal. Ya, betul. Tepat sekali. Kita boleh tambah bintang lagi tu sebenarnya. Tapi tak apalah ya, kita pun dah nak habis sesi PDP pada hari ini kan. Kita simpan bintang yang seterusnya Yus di ke dalam kelas nanti. Okey, yang kedua saya nak tanya pula lah, apa perbezaan? Bila tanya persamaan mesti nak tanya perbezaan. Apa perbezaan antara ceramah dengan syarahan? Saya dah terangkan banyak perkara tadi tu. Okey, Azlina. Azlina. Perbezaan antara syarahan dan ceramah ialah syarahan berkomunikasi sehala, manakala ceramah kaedah penyampaiannya dua hala. Syarahan menggunakan gaya dan fakta yang tepat, manakala ceramah menggunakan bahasa yang sesuai. Ya. Saya suka jawapan Azlina. Kenapa? Bila dia menyatakan perbezaan, dia guna perkataan manakala. Maknanya kalau kita yang mendengar ni, kita nampaklah bezanya kan. Oh, sebenarnya kalau ceramah dua hala kan. Kalau syarahan satu hala sahaja. Jadi pendengar dapat mengecam apa maklumat yang berbeza yang disampaikan oleh Azlina tadi. Betul tu, Cikgu. Tahniah. Okey, Cikgu. Dan bagaimana pula petua yang Cikgu nak kongsikan kepada murid-murid? Ya, ini dia petuanya ya. Untuk komunikasi lisan, tak kiralah formal ataupun tidak formal, pertama mesti ada sapaan ataupun salam. Ya. Senyuman. Macam Mira banyak senyum kan. Kena ada mimik muka. Maksudnya mata kita, gerak badan ya. Anggukkan kepala ya supaya audien turut bersetuju dengan kita sebenarnya kan. Okey, idea perlulah jelas. Itu penting ya. Kemudian kita perlu ambil kira status sosial pendengar. Samalah tadi saya dah sebut. Kita kena tahu masyarakat biasa ataupun masyarakat berpendidikan tinggi. Okey, bahasanya mudah difahami ya, pelbagaikan intonasi dan suara. Ya, dan satu lagi yang paling penting ni, kita kena memperoleh kepercayaan daripada pendengar. Jadi anak-anak SMK Kampung Soeharto, 4 akaun kena berlatih ini ya untuk memperoleh kepercayaan daripada pendengar. Supaya pendengar nak dengar kita. Ya. Elakkan yang ni lah Mira ya. Menjadi pendengar yang pasif. Maknanya kita pun tak bolehlah jadi pendengar yang pasif. Bila pasif, penceramah dia jadi kaku, kekok. Ya? Dan akhir sekali jangan sentuh isu yang sensitif. Baik, Cikgu. Memandangkan kita sudah berada di hujung kelas kita, Cikgu, di akhir waktu. Sedikit rumusan daripada Cikgu. Ya. Baik, rumusan daripada saya. Okey, saya dah tunjukkan tadi beberapa contoh, iaitu aktiviti komunikasi lisan yang melibatkan ceramah, syarahan dan juga forum. Kesemua aktiviti ini ataupun ketiga-tiga aktiviti ini saya laksanakan berdasarkan dua bahan, iaitu bahan ciri-ciri pelancong hijau dan juga Trashiro Langkawi. Tengok bagaimana murid mengaplikasikan elemen komunikasi lisan itu dengan berdasarkan kedua-dua bahan tadi. Ya, betul Cikgu. Okay. Dan Cikgu, kalau kita tengok di Papan Ganjaran ni, banyak dah mereka peroleh murid kita pada hari ini. Jadi bagaimana pentafsiran keseluruhan untuk murid-murid? Okey, baik. Pada hari ini, seperti yang saya cakap tadi, mereka sedang belajar. Tapi kita nak cari yang terbaik kan pada hari ini kan? Ya. Okey, untuk hari ini saya beri calonnya tu kepada Yus Zairi. Ya, sebab ada intonasi kan? Intonasi tinggi rendah. Tahniah diucapkan kepada semua. Yang lain boleh berusaha lagi. Kita bersaing secara sihat. Ya, kan? dan Cikgu, kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka bagi mata pelajaran kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan itu? Ya, kita boleh melayari sumberku okey, yang disediakan oleh KPM dan juga sumber-sumber lain seperti majalah, internet dan sebagainya. Ya, betul kan? tu Cikgu. Tak boleh hanya berbandukan buku teks sahaja. Ya, kita ada banyak sumber sekarang ni kan. Ya, semua betul. maklumat berada di hujung jari. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan baru saya di dalam talian. Tak lupa juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Katie. Kita jumpa lagi. Teruskan menonton mendengar atas di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Sikap